على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hari ini kita akan sambung tentang tamadun Islam Andalus. Kalau secara khususnya memang tajuk ni nampak macam sistem pendidikan di Cordoba semata-mata. Ini siri kita yang keempat berkenaan dengan Andalus. Jadi dalam menceritakan tentang pendidikan, sebenarnya saya akan sentuh sistem pendidikan seluruh tamadun Islam tu. Nanti dia terkait sampai pergi ke Cordoba. Kerana Cordoba ni dia penting untuk kita lihat dari segi sejarahnya ataupun secara umum Andalus itu, sebab inilah pembuka jalan kepada Eropah mendapat ketinggian ilmu, Renaissance. Jadi inilah laluan dia. Sebab ini paling dekat dengan dia. Bila mana tamadun Islam tu pergi sampai ke Eropah, inilah Eropah. Tapi bila dibincangkan tentang tamadun Barat atau tamadun Eropah, yang ini seolah-olah dikesampingkan. Sebab ini katanya ini tamadun Islam, sedangkan ini termasuk dalam Eropah. Jadi di situ yang tidak adilnya lah. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena berterima kasih dengan para ulama kita yang telah mengamalkan konsep yang lebih adil dalam pendidikan. Tak membezakan orang tu Islam tak Islam, nak belajar mari datang. Jadi dia datang belajar, dan Cordoba lah pintunya membuka orang-orang Eropah daripada kegelapan tu. Dan ini yang kita pernah tunjuk sebelum ni, garis masa yang saya telah buat. Saya letakkan Barat di sini, Timur di sana, tamadun Islam di atas. Kita lihat ketika Cordoba ataupun Andalus berkuasa sekitar 700 tahun, dia pernah menjadi kuasa besar ataupun bandar terbesar dunia selepas Baghdad. Sebab apa selepas Baghdad? Baghdad pun akan jatuh sekitar 900 lebih. Bukan dia jatuh kekuasaan tu, tetapi dia punya kehebatan dia, keunggulan dia sudah makin jatuh sebab ada masalah dalaman, lepas tu serangan daripada luar dan sebagainya. Kemudian Cordoba yang naik. Ulama banyak berhijrah juga ke sana, dan di sana meningkatnya lagi tamadun Islam. Sebab itu kalau kata dalam sejarah hari ini, kalau kita tengok pun, kita kalau Kuala Lumpur mungkinlah susah sikit nak jadi bandar dunia, sebab kita dengan populasi yang kecil dan sebagainya kan. Tapi maknanya kalau dalam sejarah Islam ni, dalam sejarah dunia, Islam sudah beberapa kali dengan bandar-bandar besarnya sekitar kawasan Eropah, di Cordoba, di Asia, kira Iraq, Timur Tengah pernah, Kahirah pun pernah. Tapi yang lain bukan orang Islam lah. Jadi bagi saya suka bila membincangkan daripada sini, sejak zaman Nabi sehinggalah zaman penghujung Cordoba lah kita katakan. Sebab selepas daripada itu dia dah tak begitu banyak sangat fitnah dalam politik kita, politik Islam. Memang dah mula berlaku dalam Abbasiyah, dan kemudiannya tengoklah pecahan. Itu hanya sedikit saya tunjukkan, Fatimiyah, Ayyubiyah. Nanti dia ada pecahan yang kecil-kecil lagi, banyak lagi. Tapi kemudiannya bersatu balik dan berakhir Uthmaniyah tu. Tapi yang dalam era sini ke sini, hubungan dengan kuasa-kuasa besar tu cukup cantik dalam tamadun Islam. Dan mereka mengagumi umat Islam ini dari pelbagai segi lah. Termasuklah yang hari ini kita nak tunjuk pasal pendidikan. Jadi yang ini saya tak terangkan lah. Waktu kita cerita dari Cina, saya ada kaitkan. Lepas tu sekarang ni kita nak cerita lebih kepada apa yang terjadi di Andalus. Jadi ini pun secara kita recap sikit bagaimana kekuasaan Islam Andalus itu sekitar 700 tahun. Dia masuk 711, kemudiannya mendirikan keamiran atau the Emirates, kemudian barulah khilafah Cordoba. Ini yang pertama. Tapi kemudiannya jadi Fitnatul Andalus, ini pun pergolakan kuasa
politik dalam kerajaan Islam, maka terpecahlah mereka kepada 33 taifah, negara-negara kecil ataupun kuasa-kuasa kecil. Kemudian ada yang paling besar Al-Murabitun, terpecah lagi 22 taif. Lepas tu ada yang besar Al-Muwahhidun, kemudian kembali dapat menguasai ataupun mempunyai kuasa yang besar, tapi hanya kawasan Granada saja, di Emirates. Dan itulah berakhirnya bila mana terpaksa menyerahkan kunci kepada Ferdinand dan Isabella, kunci istana itulah. Apa nama istana dia? Hamra. Al-Hamra. Al-Hamra. Jadi sepanjang tempoh inilah yang dipanggil sebagai Reconquista, tetapi kata Syekh Muhammad mengatakan jangan disebut Reconquista, kerana bukan mereka mengambil semula tanah mereka. Sebab kebanyakan yang masuk Islam di Eropah itu bukanlah orang Arab yang datang, tapi orang tempatan, orang Kristian yang lama, yang tak setuju dengan pemerintahan itu, kemudiannya rasa cocok dengan pemerintahan Islam, kemudian masuk Islam. So masa daripada 2021 onwards tu, apa jadi dengan Khulafah? Dia bertukar-tukar. Sekejap dia masih lagi dalam kerajaan Islam, tapi dia bertukar-tukar kuasa. Dia tak ada satu kuasa pusat. Jadi sekejap Tapi masih Islam. masih Islam. Masih Islam. Dia jadi macam wilayah tu sekejap membesar, sekejap mengecil, sekejap membesar, kecil. Dia tak tetap lah. Jadi yang untuk tempoh Emirates Granada tu, dia dapat berkuasa dalam tempoh lama juga tu. Bukan sekejap, 260 tahun. Jadi 260, kita merdeka pun belum sampai 100 tahun. Jadi lama tu, tempoh tu. Jadi 700 tahun tu sendiri adalah satu proses yang panjang. Dan ketika kemuncaknya Khilafah Cordoba, dari segala segi, sains, teknologi, pendidikan dan sebagainya, kemudian pada mereka terpecah-pecah tu, keilmuan masih tinggi lagi. Apa beza Amir Cordoba dengan Khilafah Cordoba? Dia disebut khilafah ini kerana pada waktu tu mereka nak mewujudkan, sebenarnya kan kita tahu Umayyah dengan Abbasiyah dia tak sekepala, sebab Umayyah ni memang dicari-cari oleh Abbasiyah dan mereka dibunuhkan keturunannya. Jadi mereka melarikan diri sampai ke sini. Keamiran ni hanya merasakan mereka ni hanya untuk kawasan itu saja dan bukan mewakili umat Islam. Jadi bila khilafah ni dia merasakan ini adalah untuk umat Islam semua. Kerana dalam pada itu Abbasiyah sedang melemah. Jadi tumpuan pergi ke sini. Dan khilafah menunjukkan inilah kita punya kuasa untuk melindungi umat Islam seluruhnya. Jadi dia lebih kepada macam fungsi dia lah, kuasa lambang dia tu. Sejak zaman Umayyah, the center of Islamic rule was in Damsyik, right? Mula-mula Damsyik, kemudian dia bertukar Baghdad, kemudian pergi ke Kufah. Dia bertukar lah beberapa tempat di situ. Abbasiyah lah maksud saya. Sorry. Umayyah mulanya Damsyik. Umayyah. Kemudian Baghdad. Kemudian bila Abbasiyah ambil alih, baru tukar ke Baghdad. Kemudian baru ke Kufah. So dia nak jauhkan daripada pengaruh pengikut Umayyah. Baik, untuk mulakan tentang pendidikan, saya suka untuk bawa satu tokoh yang terkenal dalam matematik. Ada tak orang dalam bidang matematik di sini? Tak ada. Okey. Profesor itu. Our team ada profesor matematik. Oh, ada. Dr. Mahini. Menarik kalau kita dapatkan info juga daripada dia kan. Sebab ni Fibonacci ni antara nama yang terkenal tokoh matematik, Fibonacci. Sama juga dengan orang yang main trading. Fibonacci itu dia ramalan, dia apa ni? Probability. Dia dalam engineering ada belajar tu. Fibonacci. Sebab Fibonacci ni dia mengangkat algebra, algoritma. So macam mana nak buat satu formula, set of formula untuk mendapatkan satu kan. Jadi memang Fibonacci ni memang nama yang
terkenal lah. Ya. Ini muka dia. Dan Fibonacci ni kalau kita perasan cara pemakaian dia, pemakaian apa sebenarnya ni? Inilah nak menunjukkan antara lain apa yang akan saya tunjukkan juga beberapa tokoh yang lain pada eranya apabila tamadun Islam ni adalah tamadun contoh teladan satu dunia, cara pemakaian pun merupakan dia ikut. Jadi pakai jubah, gaya macam serban kan, tapi mereka tak tukar agama. Kerana ulama kita pun tidak maksa masuk Islam. Itu adalah pilihan masing-masing. Dan kenapa saya nak bawa tentang Fibonacci ni, dia berasal dari Florence ini, Itali. Kemudian dia ikut keluarganya pergi ke Algeria, atau secara khususnya nama tempat Bugia Al-Bijayah. Dan dia datang ni dalam era tamadun Islam ketika Granada. Dan kitabnya yang terkenal dipanggil Liber Abaki ini ditulis pada 1202, adalah buku pertama yang mana Eropah menggunakan sistem nombor Hindu Arab. Selama ni kita pun tahu kan nombor Roman tu, nombor Roman, nombor Roman. Jadi nombor Roman ni dia tak boleh buat pengiraan. Nak buat tambah tolak dia jadi panjang lah. Jadi zaman dulu dia gunakan abacus atau sempua tu. Yang sekarang pun budak-budak sekarang belajar pakai sempua tu kan. Sempua tu daripada tamadun sebelah timur sampai ke barat semua pakai jenis sempua, tapi jenis-jenis lain-lain lah. Termasuklah Eropah. Dan penulisan nombor mesti numbering cara cara Roman lah, tulisan Roman. Tapi dalam buku Liber Abaki ni ditulis oleh Fibonacci menggunakan nombor Hindu Arab. Nombor Hindu Arab. Kita tengok lepas ni. Dan dalam kitabnya ini dia membincangkan 90 persoalan algebra, dan 90 itu 22 daripadanya dipinjam dari kitab Al-Jabar wal Muqabalah Al-Khawarizmi. 53 daripadanya dipinjam dari kitab Fil Jabar wal Muqabalah Abu Kamil. Ada bakinya tak diketahui itu sumber, tapi menggunakan kaedah yang sama seperti mana Al-Khawarizmi dan Abu Kamil. Jadi ada setengah penulis dia kritikal sikit, dia kata adakah Fibonacci ini plagiat daripada Al-Khawarizm dan Abu Kamil ni. Jadi bagi saya tak apalah, yang itu persoalan lain, tapi yang pentingnya ilmu yang ada pada Al-Khawarizm dan juga Abu Kamil sudah diambil rujukannya, paling tidak rujukan oleh Fibonacci. Dan kalau kita tengok dari si konteks zaman Fibonacci ini adalah zaman genting waktu tu. Zaman di mana perang salib masih berlangsung, dan Islam dan Kristian juga masih kuat pertentangannya. Tapi disebabkan dia mengikut bapanya pergi ke Algeria, di situ kehidupan umat Islam pun sudah cukup baik. Dan pada waktu itu bagi orang Eropah yang dalam kegelapan, ilmu macam ini, matematik ni bawa nombor, kira-kira ni pun dikira seperti macam satu ilmu ramalan. Jadi bagi dia adalah ilmu ramalan. Bagi kita ia adalah sains, sebab dia matematik, boleh kira. Tapi bila ilmu tu tak ada dalam tamadun Eropah, bagi dia ini hebat ni Fibonacci ni. Dia boleh meramal suatu dia macam magic, hasil daripada matematik tu. Jadi inilah Fibonacci numbers yang kalau tadi kita tengok dalam kitab tu ada dalam kotak tu kan. Apa yang dia tulis adalah tulisan dengan tulisan 1, 2, 3, 5, 8. Ini nombor ni. Okey, nombor ni dalam tamadun Eropah tak ada, tak wujud. Dia hanya menggunakan nombor Roman. Jadi ini nombor apa yang digunakan? Jadi kita akan lihat nanti, saya akan tunjukkan. Dia ada dua jenis tulisan Arab yang sudah menulis nombor. Eastern Arabic ni kita tahulah Timur Tengah lah. Timur Tengah menggunakan tulisan nombor yang hari ni kalau kita belajar Jawi, Arab pun kita akan guna tulisan macam ni kan. 1, 2, 3 kan. Okey, terima kasih. Ustaz, senyum tu betul. Okey. Katanya
Sekuar tu, Sempua. Sekuar tu, dia orang kata daripada China, sebab China banyak guna kan. Betul, semua tak. Macam mana dia boleh dari China pula dia punya tu? Sedangkan ini daripada Eropah. Nanti saya tunjukkan ada beberapa apa namanya? Sempua lama. Sempua lama. Okey, setiap apa nama ni, tamadun dia ada sempua dia sendiri. Ya, sempua yang kita duk tengok anak-anak sekolah belajar ni, yang ni dah moden lah. Ini pun ambil daripada Cina punya sempua. Tapi kalau dekat tamadun yang lain, dia lain. Rusia pun ada dia punya sendiri. Jepun. Eastern Arabic numerals. Okey. So before 800 years ago, what other years Penggunaan dia saya tak pasti penulisan dia macam mana, tapi dari segi kalau saya mengkaji dari segi tulisan khat kufi, khat itu sendiri pun dia bentuk dia mencapai bentuk yang sempurna, yang dekat dengan kita, yang ini dikirakan. Jadi sebelum tu mungkin bentuknya lebih kurang. Yang ini yang lebih kepada mengikut India. Tapi kenapa dia panggil Western Arabic? Kerana dipopularkan oleh umat Islam di sini, di Andalus, di kawasan Western. Jadi dipanggil Western Arabic, Eastern Arabic. Yang Eastern Arabic tu bukan origination from India ke? Yang originated from India yang ini sebenarnya. Jadi dikembangkan oleh Western Muslim civilization lah. Dan yang ini Eastern Arabic tu originated from Eastern Arabic memang from the local Arabs punya tradition. the Middle East lah. In the Middle East. Jadi yang ini kita pun jadi macam kenapa Western pula sedangkan India lebih dekat dengan Eastern? Sebab ini mereka sendiri dah ada tulisan dia dan dia kembangkan inilah. Jadi bagi siapa yang mempopularkan ini, antaranya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizm ni dekat dengan India juga kan. Sebab dia duduk daripada Khawarizm di Iran lah hari ni. Di Parsi. Dan daripada situ dia mengembangkan penggunaan ni dan tulisan ni asalnya dalam tahun 900 lebih kurang macam ni lah. Tulisannya sudah hampir dengan apa yang kita ada hari ni. Ini antara lukisan, kita tak nampak sangat. Lukisan lama sekitar 1543, Sempua Rom. Di sini tau, dilukiskan sempua dia. Ini sempua Rom. Roman punya. Masih menggunakan nombor Roman. Jadi satu tu represent 1 kan. Ni represent 10. Siapa belajar sempua tahulah. 100 dan sebagainya kan. Jadi dia tolak-tolak macam tu je. Okey, ini memang apa yang ada bagi Rom lah. Cina menggunakan kayu macam ni. Oh, itu yang datang ke Malaysia tu. Kita ambil yang ni. Ni. Ini saya pun dah tak ingat. Dulu saya belajar. Ini kalau tak silap dia, ini SA 10 juga sama. Tapi yang ini apa? Ini 5 kot, 5. Tolak 1 dia jadi 5. 1, 2, 3, 4. Bila 5 je dia tolak 1. Lepas tu 6. Sonok juga dulu belajar. Dia kalau dulu pergi kedai orang Cina pakai tu kan. Dia pakai tu. Laju dia buat kan. Laju. Arwah bapak saya pun Pandai juga kan. Yang ini tak silap saya Soviet punya. Tapi dia basic principle sama je kan? Basic dia lebih kurang lah. Lebih kurang. Dia SA 10 macam tu juga. Tapi cara kiraan ni saya tak belajar pula. Saya tak tengok yang lain macam mana. Tapi dia, susunan dia SA 10, ratus, 1000 semua sama. Jadi yang ini antara 3 yang saya boleh tunjuk lah. Tapi yang lain pun ada. Termasuk India pun ada. Cuma India kemudiannya dia ada tulisan dia sendiri. Dan daripada sini yang tadi kita sebut algorithm ni, set of rules to obtain the expected output from the given input. Jadi ini set of rules ni sekarang ni kita selalu dengar lah kalau orang guna buat software ke, buat apa website, dia ada algorithm. Inilah dia set of formula tu. Set of formula ni, rules tu tak boleh dibuat kalau guna cara kiraan Roman. Tak boleh. Jadi siapa yang memperkenalkan? Daripada nama ini sendiri sebenarnya kita dah tahu dah. Al-Khawarizm. Algoritmus dalam bahasa Latinnya, algoritmus itu adalah terjemahan bagi Al-Khawarizmi. Jadi istilah ini
Kalau nama penuh dia Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi ni ulama asal Parsi. Ya. Ulama asal Parsi. Dia asal Parsi. Ini patung ni dekat mana ni? Patung ini dekat Andalus ni. Dekat Andalus. Nanti kena check balik kat mana tempat sebenar dia. Memang diangkat lah. Dia dalam banyak bidang, bukan ini saja. Yang kalau yang dia pegang tu astrolab. Astrolab ni kalau zaman sekarang kita pakai kompas lah. Kompas untuk biasanya orang-orang belayar dia akan guna kompas ni. Dan Al-Khawarizm ini kemudiannya ada anak murid nanti, seorang namanya Abu Kamil. Inilah dua nama yang juga disebut oleh Fibonacci tadi, yang dia ada rujukan kepada dua ni. Abu Kamil ni pula, Abu Kamil tak dapat diketahui sangat tentang hidup dia sebab catatan tak jumpa. Cuma banyak dijumpai buku-buku yang melibatkan matematik Abu Kamil ni, dan dalam kitabnya dia menceritakan tentang teori-teori yang Al-Khawarizmi mulakan. Jadi dia penyambungnya. Jadi Al-Khawarizmi, kemudiannya Abu Kamil Syuja'. Dan istilah yang diguna pakai oleh siapa nama ni tadi, Fibonacci, dia tak guna nama algoritma atau algoritmus ini. Ditukarkan kepada Saracenikum. Dia kata Saracen calculation. Siapa Saracen? Saracen ni yang menarik. Ini adalah istilah yang digunakan oleh penulis-penulis Kristian Middle Ages yang merujuk kepada Arab Muslim. Jadi kalau kita baca macam tu, kita mungkin akan terjemah Saracen saja. Kita tak tahu yang itu rupanya umat Islam. Jadi ini istilah yang digunakan dari kurun ke-7 sampai kurun ke-12 memang disebut Saracen. Jadi Fibonacci ini dalam sekitar kurun ke-12 menulis kitab ni, dan dia dah tahu istilah tu sebagai Saracen. Jadi dia gunakan nama Saracen. Ya. Ptolemy awal lagi dulu pun dah guna nama Saracen dalam kurun yang pertama, dalam tahun 100 ke 170 tu. Dia sebut Syam dan juga Iraq, masyarakatnya dipanggil Sarakenoi. Jadi bila saya semak-semak, tengok ada satu macam poster ni di Itali yang menceritakan tentang Saracen warriors. Dan yang dimaksudkan ini adalah umat Islam di sebelah barat ni lah. Kan ada yang kulit gelap, yang Northern Africa, yang Muslim North Africa. Lepas tu kemudian ada yang tambah dengan Arab kan. Jadi yang ini disebut sebagai Saracen. Jadi Fibonacci disebut Saracenikum. Asal istilahnya daripada Greek. Kemudian bertukar dalam bahasa Latin menyebut algoritmus ini adalah jenis kiraan orang India, dari India. Dan itulah memang yang dikembangkan oleh Al-Khawarizmi, memang dia ambil daripada tamadun India. Bila kita tengok ni sejarah ni, bila kita baca, kita akan tengok cantik sebenarnya. Islam tak pernah tolak tamadun barat, Greek pun dia ambil, tamadun timur, India pun dia ambil, Cina pun dia ambil. Nak dia punya iktibar bagi kita ni, ilmu ni daripada siapa pun kita boleh belajar, asalkan ianya baik, bagi manfaat yang baik. Dia tak ada masalah. Katakan hari ni orang kata buat apa duk ambil pada orang kafir. Bukan, ni bukan soal dia kafir ke tak. Ilmu tu baik, Allah bagi sama rata, masyarakat siapa manfaatkan dia dapat manfaat. Ambil benda tu, tapi kemudiannya kita sesuaikan dengan ajaran agama, jangan melampau pula, jangan terikut sangat. Jadi mana yang kita boleh adjust, kita cuba adjust. Macam mana dalam sejarah, bila dia ambil daripada Greek falsafah, dibentuk falsafah tu sesuai dengan cara pemikiran Islam, tauhidnya tak terlanggar, syariahnya pun tak tercemar. Jadi berkembang Islam tu. Jadilah sains teknologi makin berkembang. Sama juga dengan hal matematik. Asalnya tulisan India ni Brahmi, begini tulisan dia. 1, 2, 3 dia lain pula. Tak tahulah, yang ini saya pun tak kaji lebih lanjut ni. Kemudian dia jadi begini. Kemudian dia terpecah kepada 3 jenis. Yang ini pun rupanya ada kaitan juga dengan India. Maknanya
Sebelum pada itu dia ada juga, cuma dikemaskan, disesuaikan. Ada asimilasi lah. Cuma yang lebih dekat adalah tulisan yang begini. Kemudiannya masuk ke kurun yang ke-16 dia jadi begini. Jadi pada waktu di timur, penggunaan dashboard ni macam kalau saya pergi Somalia gitu, saya duduk Somaliland tu, orang sana belajar memang masih menggunakan papan centing kalam tu kan. Dia inilah dia, Hisabul Hind. Jadi dia buat kira-kira menggunakan tablet tu. Kalau di barat dia panggil Hisab al-Ghubar. Yang sini Arab guna al-Ghubar, ni panggil al-Hind, timur. Jadi ini susul galur bagaimana evolusi tulisan Arab Hindu. Saya dulu sekolah agama, kita belajar yang ni. Masuk universiti, cikgu kata tulisan 1, 2, 3 ni adalah tulisan Arab. Tu pening pula kata. Ini bukan orang putih punya ke? Nampak sangatlah kita tak tahu kan. Jadi bila kita tahu sejarah, banyak orang putih pun belajar ambil daripada sini. Jadi sebab mereka mempunyai Roman. Jadi garis masa matematik ni kalau kita tengok tamadun India perkenalkan nombor kosong. Ini awal lagi ni 628. Jadi sebelum kemudian daripada itu umat Islam pun ambil sekali, mengembangkannya. Kemudian sebut tentang 9 simbol nombor India untuk ini satu kitab Yunani. Kitab Yunani yang menyebutkan tentang nombor-nombor India, astronomi. Di sini permulaan kepada penggunaannya lebih meluas lah. Asalnya memang daripada Al-Khawarizm kan. Algoritma ni lah. Jadual astronomi daripada India telah diterjemahkan oleh Khawarizmi. Dan ini dapat sokongan daripada Baghdad. Khalifah Al-Mansur memang cintakan ilmu. Ini yang kita panggil tempat Darul Hikmah tu. Darul Hikmah. Dan maka dia berkembang. Kemudian Al-Khawarizm mula menulis kitab-kitabnya sendiri. Kitab Al-Hisab, Al-Hind, kitab Al-Jami' wa Tafriq, Al-Jabar. Al-Jabar ni Al-Jibrah. Al-Jabar wal Muqabalah. Kemudian baru sini Al-Kindi tadi. Jadi memang dia sebut tentang penggunaan sifar atau kosong tu. Tapi pemulanya memperkenalkan daripada tamadun India. Jadi itu yang kata tadi umat Islam ni dia tidak menafikan dari mana asal usul dia belajar tu, dan dia mengembangkan lagi. Jadi perkembangan tu yang membawa kepada tamadun barat dapat belajar. Jadi dia bersambung lagi kepada Al-Uqlidisi, kitab matematik juga. Kemudian barulah datangnya ilmuwan barat yang mula daripada abacus tu diberikan nombornya. Nombor-nombor dengan tulisan seperti mana yang ada ni Indian numerals lah. Jadi ini sama juga mereka menjumpai satu manuskrip di Asturia ini milik Sevilla punya pemerintah Isidore ni of Sevilla, dan didapati manuskrip itu menggunakan tulisan nombor India. Kemudian Ibnu Al-Yasamin, tulisan nombor Arab Timur dan Barat. Dia menyatakan ada yang tadi kita belajar Western dan juga Eastern. Dan di sini wujudnya table of Pisa ini sangat terkenal bagi orang belajar matematik. Dan table of Pisa itu tidak juga diceritakan merupakan sebenarnya terjemahan daripada tablet Sufi ini, As-Sufi, yang berada dalam sekitar kurun yang ke-9 atau 10 ni. Kurun ke-12 tamadun barat sudah mula menterjemahkan, tapi tak diceritakan ianya daripada sumber Arab lah. Dan Gerbert ini dia adalah Pope ataupun dikenali sebagai Pope Sylvester. Dia pernah ke Cordoba. Kalau tuan-tuan tengok, dia sama jugalah macam kita ulama Islam. Dia juga adalah mahir dalam ilmu lain. Suatu ketika dulu Kristian pun sama juga. Pope dia mereka belajar juga. Mereka yang pergi belajar. Dan Gerbert ini sendiri dia belajar dia pernah ke Cordoba, dan dia takjub dengan ilmuwan matematik Islam di madrasah yang dia pergi.
kemudian dia diundang ke Catalonia, dan di sana tulisan Hindu Arab tadi selama 3 tahun. Jadi dia duduk di Andalus kan, di Catalonia ni. Dan manuskrip tadi seperti mana saya ceritalah. Dan kita tengok Fibonacci dalam Liber Abaci ni, dia tulis salah satu dari segi catatan dia menggunakan kata penjodoh bilangan dia tu Cantaria Rotuli. Apakah sistem ini? Sistem pembilangan ini. Sistem pembilangan ini adalah daripada bahasa Arab sebenarnya, yang telah dilatinkan. Apa bahasa Arab asal dia? Sekejap saya semak sikit. Qintarun, dan juga ni Rotulun. Qintar dan Rotul adalah sistem berat lah, ukuran berat dalam Islam. Jadi bila tengok, maknanya ini membuktikan dia juga belajar daripada sistem Islam. Kalau tidak, kenapa datangnya sistem pemberat ini? Maknanya ukuran berat dia Cantaria dan Rotuli. Jadi di situ antara petanda-petanda menunjukkan Fibonacci ini memang dia mengambil ilmu daripada tamadun Islam lah. Dan evolusi yang seperti mana kita tengok tadi, ini yang 3 orang tadi, As-Sijzi, Al-Biruni, Ibnu Al-Banna, hidup di zaman yang berbeza. Bagaimana tulisan itu dikembangkan? As-Sijzi dia menulis begini, Al-Biruni begini nombornya, kemudiannya masuk Al-Banna dari Marrakesh, dah jadi tulisan yang lebih mirip dengan tulisan kita hari ini. Dan satu lagi perkara yang menarik tentang Fibonacci ni, tulisan nombor tadi dia dikira dengan kiraan 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Kenapa dia bukan macam kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Oh, yang inilah orang buat trading pun, main saham, main stok ada ambil juga the golden ratio dia panggil. Dia kata Fibonacci chart. Fibonacci sequence ni diperkenalkan ataupun dipopularkan sekitar 1200 ni. Mereka mengkaji kenapa kiraan ini, kemudian dia kenal sebagai divine proportion pada kurun ke-15, kemudian dikenali sebagai golden ratio. Zaman moden dia orang panggil phi. Dan inilah dia punya lambang dia. Yang dimasukkan di sini adalah 1.6. Ini adalah nisbah antara sini ke sini. Dia punya nisbah dia adalah 1.618. Bila makin besar nombor tu, dia akan dapat 1.618 secara konsisten. Jadi konsistensi itu yang membuatkan mereka sebut, oh, ini divine proportion ni. Sebab dia sangat proportionate, yang mana nombor seterusnya dia akan ikut dia punya nisbah dia adalah 1 nisbah 1.618. Nanti saya tunjukkan macam mana. Okey. Ini yang kiraan tu macam mana boleh jadi 1 jadi 1, 2, 3, 5. Dia macam ni, 1 kali 1 satu box. Kita gandakan sekali, dia jadi 1 nisbah 1 jadi 2. Okey, dia akan jadi macam ni. Dia kira dia 1, 1. Okey, kalau bila kita gandakan dapat 2 dengan 2 kan? Macam ni kan? 1 kita gandakan 2, jadi 2 dengan 2. Jadi tambahan dia 1, tadi kiraan dia 1, tengok mana dia? 1, 2, 3. Sekarang ni dia 1 tambah 2, 3. 3. Jadi dia akan jadi 3, 3. 3 tambah 2 jadi 5. 5 tambah, nanti dia akan tambah. 5 tambah 3 jadi 8. Jadi dia punya perubahan tu dia ikut ni satulah, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Dia punya sequence dia. Dan sequence ini dibincangkan adalah sequence yang datangnya sama ada pada alam. Benda-benda yang berbentuk geometrik yang nampak cantik tu, semua ini dipanggil sebagai the golden ratio yang ada pada setiap ciptaan Allah inilah. Dan golden ratio inilah juga dikenali Fibonacci numbers tadi.
Dan satu kajian sudah buat bilangan kelopak bunga yang ada pada bunga, antara contoh bunga-bunga yang inilah, saya pun tak kenal sangat nama bunga ni. Kelopak yang ada, ini. Bilangan dia pasti bilangan seperti mana ada pada nombor Fibonacci tadi. 8, 13, 21. Ada yang betul-betul dia bila dia buat kiraan tu, dia kira jalur demi jalur ni. Jadi jalur ke arah sini 34, ke arah sini 21. Sunflower dia kira dapat sama ada kelopak dia 21 atau 34 atau 55 atau 89, 144. Semua ini mendapat nombor yang ada dalam Fibonacci sequence. Dan ini banyaknya dikaji zaman moden lah. Zaman moden. Jadi kalau kita balik cuba tengok pineapple ni, dia kata boleh dikira. Kalau kita cuba kira, dia akan dapat parallel 8 ataupun 13 ataupun 21. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, macam tu pun boleh. Jadi ini adalah sequence yang ada dalam Fibonacci sequence kan. Wallahu alam, sama ada ianya satu itulah apa pujian yang patut kita berikan pada tamadun Eropah ni sampai hari ni pun. Benda yang kita mungkin fikir macam tak mungkinlah kita nak masuk Amazon pergi kaji satu haiwan yang kecil je, contoh duduk sampai 7 tahun, orang putih ni sanggup buat. Jadi for the pain that dia dah buat tu, kita yang dapat manfaat. Tapi kalau kita tak nak ambil ilmu tu, rugilah kan. Jadi itulah saya ingat antara kelebihan tamadun Eropah selepas mereka dapat Renaissance, mereka rasa perlu dikembangkan ilmu tu, sampai sekarang mereka tak berhenti duduk diam. Jadi revolusi perindustrian, kerana ada mesin, maka satu dunia juga dapat manfaat. Tapi akhirnya setengah merasakan kita memang tak lawan tamadun Eropah. Kita tak semestinya perlu lawan dengan cara kita tidak menolak segala apa yang dia bawa. Tapi maksudnya kita kena kembangkan pula di peringkat kita. Their education system is to create thinkers. Ya. Kita macam sponge dia. Antara lain juga kita ni, dia ada jugalah rentetan sejarah. Sewaktu Islam berada dalam kemuncak Golden Age tu, falsafah antara tunjang untuk membawa pemikiran dalam Islam. Tapi sampai satu zaman falsafah ini dibunuh dalam tradisi Islam sebab falsafah membawa kepada kesesatan. Ada sebahagiannya kan, dia bila berfikir jauh-jauh dia jadi Qadariyah. Dia kata manusia sahaja yang berkuasa. Allah bagi kuasa pada manusia, manusia boleh buat tentukan apa saja. Jadi bila dah jadi ekstrim dan macam-macam pendapat, para setengah ulama dia mengasingkan diri. Jadi wujudlah pula tasawuf. Grup-grup hanya kelompok sufi saja. Lepas tu yang grup-grup fiqh dia ambil fiqh saja. Yang belajar matematik dia jadi matematik sajalah. Jadi agama pun dah tak ada. Jadi ini sejarah kita jugalah. Sejarah kita yang menyebabkan hari ini kita pun tak boleh nak kata salahkan siapa. Kita kena faham perkara ni, balik-balik pada sejarah. Seperti mana semalam saya cerita dekat Masjid Subanjaya, Masjid Sungai Buloh. Bila kita cerita pasal wabak ni, tentang germs theory, macam mana microorganism yang daripada rembasan air liur kita menyebabkan dia airborne transmission kan. Idea tu dah ada dalam sekitar kurun ke-12, kurun ke-17 oleh ulama Islam. Tapi zaman itu tamadun Eropah tak terima. Bagi dia bukan. Jadi kalau kita tak tahu cerita ni, kita hanya akan melihat ini semua adalah tradisi zaman sekarang. Banyak orang Islam ni tak pernah ada penciptaan ataupun yang benda yang penemuan-penemuan yang hebat lah. Sebenarnya ada, tapi sebab kita tak kaji, kita tak boleh baca bahasa Arab, tak boleh baca bahasa apa nama ni, bahasa Turki lama lah. Turki sekarang lain pula. Turki lama sama juga orang Melayu kita tak boleh baca Jawi. Tapi ilmu tu ada. Tapi bila dia tak korek, jadi kita akhirnya sekarang ni kita berada dalam segmentation. Ini budak law saja, ini budak engineer. Jadi dia macam
kita boleh tak match tu. Sedangkan ilmu tu dia sama. Jadi yang itu yang kita nak kena kembalikan. Itulah perjuangan saya dalam kita bincang tentang tamadun Islam ni, terutama anak muda ni nak kena faham. Kalau kita masuk belajar mana-manalah, medical ke, kita ambil ilmu law ke apa, kita jangan rasa itu saja ilmu kita, dan kita jangan rasa kita saja yang pandai. Orang lain mungkin sebab kita tak tahu apa yang dia tahu, dia pun tak tahu apa kita tahu. Jadi sebenarnya kita kena saling bantulah dalam keadaan sekarang. Kalau dulu ulama tu polymath, mereka yang ada ilmu semua tu. Sekali dalam diri mereka ada matematik, ada astronomi, ada ilmu fiqh, ada ilmu hadis, ada semua ada dekat dia. Tapi hari ini kita dah terpecah-pecah, jadi kita kena bersamalah. Berusaha sama, kita mungkin tak dapat nak jadi polymath macam tu kan. Jadi inilah dia Fibonacci yang tadi kita sebut. Jadi sejak kecil lagi dia memang berikut ayah dia. Ayah dia berdagang daripada Itali, duduk Algeria, sebenarnya saya sebut tadi. Dan kemudiannya dia telah belajar di banyak tempat, dan dalam collection di Vatican City mengatakan Fibonacci mengambil rujukan ilmunya daripada kitab Khawarizm, Al-Jabar tadi. Kemudian ada lagi nama lain, Banu Musa, buku on geometry. Kemudian ada juga daripada Ahmad Ibn Yusuf Ibn Daya, ini tentang ratio and proportion. Jadi yang inilah yang kita nak kembangkan. Bila setengah tu bincang, yang lebih menarik lagi, dia kata kalau dalam lukisan lah, sebab saya buat art juga kan, bila kita design, kalau kita ikut golden ratio, the divine proportion ni, dia akan nampak cantik dari segi melukis kartun muka ke apa kan. Maksudnya panjang ni satu, dia punya balance tu memang nampak cukup cantik. Dia bukan semestinya 1:2, tapi dia kena 1:1.618. Daripada yang ini 1.618 ni 1. Jadi saya tengok, ini bukan main memang banyak dikaji oleh designers lah. Tapi ada yang dibang juga, orang kata ini melampau sangat. Dia kata setiap manusia, kalau kita kira macam jarak antara hidung ke hidung tepi ni dengan mulut, 1 dengan 1.618. Tapi kalau kita cek balik, kalau yang nampak macam model tu, betul, muka dia memang kemas, memang cantik tu, yang tu banyak yang kena dengan proportion tu. Tapi bukan semua orang lah. Tapi kalau untuk design, memang siapa yang ikut, dia akan nampak kemas. Jadi buat logo dan sebagainya lah. Jawapan di sebaliknya wallahu a'lam. Sebab itu mereka akhirnya menyebut ini the golden ratio. Okey. 1 pergi ke nombor 2, pergi ke 3, ke 5 semua, nisbah awalnya hanya 1.5, 1.6. Tapi bila nombornya sudah makin besar, semuanya akan jadi 1.618. Lepas tu yang belakang tu je lah yang berbeza. Dan kaedah ini yang saya belum masuk lagi trading stock ni, tapi kawan-kawan duk cerita, orang kata bagus juga dia kata bila dah sampai dia punya nisbah naik tu dah 1.618 tu, kata kebarangkalian untuk dia turun dah lepas itu. Jadi untuk dia ada 33%, 68%. Graf dia tu kan. Kalau siapa subscribe yang graf tu, dia boleh ciri salah satu ni. Dia berukuran. Itu saya kata probability. Itulah probability. Itulah dia. Ini gambar bandar-bandar terkemuka dunia seperti mana yang kita tengok tadi. Tapi yang disebut tadi Baghdad, Cordoba dan Fez, bandar terkemuka dunia. Tapi jangan kita lupa zaman itu bandar-bandar ini juga cukup terkenal dengan pendidikan, khususnya pendidikan, kemudian yang lainnya dengan ekonomi jugalah. Tapi bandar yang dipandang dunia adalah Baghdad, Cordoba dan juga Fez. Mula-mula Baghdad, kemudian Cordoba, kemudian baru Fez. Baghdad sekitar 135 tahun orang mengaguminya.
Cordoba 165 tahun, kemudian Fez selama 20 tahun. Morocco. Satu lagi ni bandar ni pernah dengar tak? Haran. Dah pergi dah? Haran ni betul, dekat dengan Nabi Ibrahim, dan ini adalah universiti pertama Ibn Taymiyah dikeluarkan di situ. Di Turki sekarang. Oh, Turki. Turki. Tapi dia sebelah, dia dah apa nama ni, sempadan Syria. Saya pergi. Oh, tu Ustaz. Saya pergi situ hari tu, pergi. Lepas tu besok saya balik, bom kat sempadan Syria situ. Memang dekat kawasan tu. Saya pergi memang perjalanan saya itu 10 bandar saya pergi. Naik bas. Daripada sini saya naik flight sampai ke sini je, apa nama tempatnya saya tak ingat. Lepas tu dia naik bas je sini. Memang jauh lah saya pergi berapa hari ya. Cantik lah. Yang di sebelah sini dah tak apa banyak yang cantik sebab dia dah mula tanah macam nak ke padang pasir. Dah kering, dah mula kering. Macam Siapa? Beren lah. Saya ada satu kawasan yang memang tempat yang Nabi Ibrahim dikatakan pecahkan apa ni, patung-patung tu. Ada satu tempat dekat bukit, patung-patung ada lagi yang sikit-sikit serpihan tu, tapi tak jadi tumpuan ramai lagi. Boleh ramai orang pergi di Haran. Okey, ni tadi yang kita tunjuk. Ini tak apa, saya skip sikit ni. Ni yang Baghdad, nak cerita pasal Baghdad tu lah. Kemudian Cordoba. Okey, kejap. Ni sama juga. Okey. Di Baghdad, inilah Darul Hikmah yang biasa kita dengar. Asalnya dipanggil sebagai Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Kenapa? Nama asal lagi sebelum tu adalah Khizanatul Kutub. Ini adalah macam perpustakaannya. Dia berada bersebelahan dengan Istana Raja. Dan kemudiannya berkembang menjadi Baitul Hikmah sebesar ini di dalam bandar yang berbentuk bulat yang dipanggil Madinatus Salam. Mongol dah rosakkan, dah hancur. Sampai hari ni kita tak tahu kat mana kedudukan sebenar, dan tak ada tinggalan lah. Dan ini diceritakan juga oleh Jonathan Lyons ni, The House of Wisdom. Kalau siapa nak cari buku ni boleh baca. Bagaimana perkembangan pendidikan ni bermula daripada Baghdad, dan ada lukisan di mana kedudukannya dalam sekitar tahun 700 ke tahun 900 lah, antara tahun ni. Inilah bandar bulat ni. Maknanya kalau kita dapat tengok bird view kan, kalau ada lah sampai sekarang, dia betul-betul bulat. Dan di dalamnya tu, di tengah-tengah Istana Raja, sebelah tu masjid, di situ jugalah kawasan dipanggil universiti lah kita panggil sekarang ni, tempat pembelajaran mereka ni. Bandar ini mengalihkan perhatian dunia kepada kuasa Abbasiyah yang baru, yang asalnya Umayyah di Damsyik. Kemudiannya bagaimana dia nak dapat tarikan dunia, dia buatlah seni bina yang hebat macam ni. Kemudiannya dijadikan bandar ilmu yang cukup tinggi. Sebelum daripada itu, bandar ilmu adalah di Haran, di sini. Saya pergi dah dapat tengok ni, gambar saya ambil sendiri ni. Ini tinggalannya dia, Haran tadi. Dan masyarakat dia rumah macam ni. Sekarang ni masih lagi ada. Sekarang ni? Sekarang ni masih ada lagi. Kapadokia. Kapadokia dengan dia pun rasa dah tak jauh rasanya. Saya mula tak ingat. Kapadokia kalau tak jauh mesti orang buat ni. Yang ini orang tak akan pergi sangat sebab dia punya tarikan hanya ini je. Jadi nak pergi jauh macam tu pasal ramai tak apa nak pergi. Tengah Yalah, dia pun bukit-bukit tu kan. Naik belon tu. Konya. Tu lah, saya pergi semua tu. Hari tu saya pergi semua tu. Berakhir dekat Haran, baru balik naik
flight balik ke Istanbul. Wah, interesting. Ha. Sini punya zaman Nabi Ibrahim ke? Yang ini ya. Dia sekejap saya tengok balik. Dia awal lagi. Kawasan ni dah menjadi kawasan, saya tak pasti yang tu. Maknanya dalam catatan saya tak tulis. Ya, tempat ni barren lah Ustaz. Masyarakat dia pun bercakap bahasa Arab kat sini. Dia tak macam bahasa Turki pun ramai tak reti. Sebab dia dekat border Syam. Dia dah border Syam. Jadi Haran ni memang kalau ikutkan dari segi sejarahnya, inilah 5 khalifah terakhir daripada Umayyah. Dan kemudiannya mereka ini yang akhir ni Marwan II ni menjadikan kota khilafah di Haran. Tapi kemudiannya mereka Umayyah ni diusir, dan disebabkan itulah kawasan ni pun tidaklah dibangunkan pula. Dibangunkan di Baghdad lah. Jadi Haran ni memang merupakan tempat pembelajaran ataupun pendidikan yang cukup tinggi bagi orang cucu Hisham Abdul Malik ni, Marwan, cucunya Abdul Rahman Ad-Dakhil yang kita sebut Amir Cordoba tadi. Dan dialah yang akhir yang dapat melarikan diri bila mereka ni dikejar daripada Haran, melari ke Palestin, Mesir, masuk Tunisia, kemudian dapat jumpa dengan orang Islam dekat sana, maka mereka diangkat. Mereka diangkat oleh orang-orang barbar ni. Kata, ini daripada keturunan Umayyah. Dan daripada situlah Andalus mula naiklah. Okey. Imam, ini rumah-rumah dia. Sejuk. Daripada clay ke ni? Daripada clay. Memang sejuk duduk dalam tu. Bila panas sejuk, bila sejuk dia warm. Imam Ibn Taymiyah lahir di Haran dan dia meninggal dunia di Syam. Ayahnya profesor dekat sinilah, maknanya di Haran ni merupakan pensyarah lah. Kemudiannya mereka berpindah ke Damsyik. Ayahnya mengajar di Masjid Umawi. Masjid Umawi pun habis dah. Masjid Umawi pun habis dah, dihancurkan oleh tentera Basad di Damsyik. Jadi banyak dah tinggalan dekat Damsyik ni, dekat Syria ni banyak. Tapi banyak habis hancur. Memang agak sayang lah, kita nak kata apa kan. Jadi zaman ini waktu Haran ini, kemudiannya sudah Umayyah sudah tak ada. Mereka membuka bandar di Baghdad, Madinatul Salam. Jadi Haran ni kemudiannya berada di bawah kuasa wilayah Kesultanan Rom. Kalau ingat lagi, saya dah sentuh dah. Kesultanan Rom ni dipanggil Kesultanan Rom sebab orang-orang Turki daripada belah yang sebelum ni kita tengok kan, daripada timur kan. Dia dah masuk daripada Saljuk, kemudian mereka dapat menguasai kawasan Anatolia, maknanya Turki Asia kan. Sekarang ni kita panggil Turki Asia, dan mereka menamakan diri mereka The Sultanate of Rome, Kesultanan Rom. Jadi Kesultanan Rom, kalau sebut Kesultanan Rom itu maksudnya orang Turki sebelum mereka jatuh dan kemudian baru bangkit Uthmaniyah. Jadi Kesultanan Rom dulu. Kesultanan Rom ni adalah daripada Saljuk. Saljuk besar, lepas tu dia terpecah. Saya tak ingat dah ke kat sini kita belajar pasal tu, belum Saljuk. Jadi Saljuk pun menarik sebab dah diangkat. Saya pernah sentuh sikit je yang waktu Erdogan bila dia sambut tetamu luar negara, dia akan buat deretan 12 pakaian panglima 12 dinasti. Salah satunya dalam situ Saljuk. Saljuk. Dan inilah lukisan-lukisan yang dibuat. Bagaimana semua nama ni ada berdasarkan catatan dan mereka lukis. Masjid di tengah, di situ juga istana, dan digambarkan dengan lebih detail dalam lukisan 3D ya. Kemuncak Abbasiyah ini dalam kurun yang ke-10,
Jadi selepas itu mereka sudah berpecah belah dan pada berapa 12 dalam kurun ke-13 kalau tak silap saya telah dihancurkan oleh Mongol, dan kehancurannya cukup luar biasa lah. Sebab Mongol ni dia punya falsafah dia hancur je semua apa yang ada di depan. Kalau orang tu tak nak menyerah, hancur. Dia bukan hancur sekadar orang dibunuh, tapi bangunan juga dihancurkan. Jadi kalau dalam kes ini banyak catatan mengatakan bagaimana kitab-kitab dibuang ke sungai. Air jadi hitam, bercampur darah. Jadi kuda-kuda boleh lalu atas mayat saja tanpa perlu ikut jambatan. Itu catatan-catatan yang banyak. Dan falsafah ini diikut oleh UIA. Dia buat bandar bulat sebenarnya. Dia nak buat bulat lah. Tapi betul tanah tu tak dapat bulat betul kan. Tapi nak kata konsep dia central adalah masjid. The center tu adalah masjid. Jadi dekat situ UIA buat ni. Jadi dulu masjid di situlah tempat belajar. Dia belajar kat tiang-tiang dan sebagainya kan. Kemudian konsep tu akan saya tunjukkan bagaimana perkembangan tu. Jadi kalau secara khususnya Baghdad, dia punya cintanya pada ilmu tu adalah disebabkan khalifah. Jadi kalau pemimpin kita ni cintakan ilmu, memang dia akan berikan orang kata apa, dana lebih sikit lah untuk pendidikan. Jadi perkara yang sama telah terjadi daripada Abu Saffah sampailah kemuncaknya Harun al-Rashid tadi, nama Baitul Hikmah. Kemudian Al-Ma'mun dia berkembang dengan nama Darul Hikmah. Dan kemudian 1258 serangan Mongol. Dalam masa yang sama di utara Afrika Al-Andalus, Cordoba sudah mula ada dalam era ini, sudah mula wujud. Dan bila mana khalifah selepas itu sudah tidak begitu apa orang kata berkuasa, disebabkan munculnya satu kesultanan ataupun kuasa baru Seljuk, yang inilah Turki ini, maka mereka sudah tidak berapa kuat. Dan dalam masa yang sama masalah kepimpinan dalaman menyebabkan beralihnya masyarakat pergi ke Cordoba, dan juga akan bangkit ketika mana Baghdad jatuh betul 1258 kerana dah bangkit. Ini tadi dalam catatan menceritakan dalam Khizanatul Kutub ini, pustakaan tu, manuskrip dan buku dibeli oleh khalifah daripada Raja Sicily. Dan tunjuk dia sanggup spend duit untuk dapatkan buku-buku, dia beli daripada Maharaja Byzantine, daripada Khurasan, daripada Parsi, dibawa ke Baghdad. Dan bahasa-bahasa yang mereka belajar dalam Khizanatul Kutub ini juga menjadi pusat penterjemah. Tengoklah, bila mereka boleh terjemah ilmu orang luar, sebab tu mereka jadi lebih hebat. Hari ini siapa yang buat kerja ni? Kita banyak mengutuk, mungkin ramai memandang macam China sebagai macam yalah, mungkin pengalaman kita agak negatif pada China, tetapi China telah mengambil kesungguhan dalam hal ni bahasa. Sampai hari ini mereka ada universiti yang khusus untuk belajar foreign language, sekitar 100 lebih bahasa diajar, termasuk bahasa yang ambil pupus. Jadi pelajar-pelajar dia hari ini universiti yang belajar bahasa Melayu, kalau tak silap saya lebih kurang 12 kot di sana, universiti yang pengajian bahasa Melayu. Tujuan dia untuk dia pun belajar ilmu yang ada pada kita. Itu satu. Yang kedua, tujuan yang lain kalau di China sekarang adalah ekonomi. Bila dia nak masuk, nak menguasai ekonomi tempatan, dia mesti tahu juga bahasa tempatan. Ketiga, peluang pekerjaan. Masyarakat dia tahu memang kalau siapa ada bahasa tambahan mesti boleh. Jadi paling tidak jadi tour guide. Jadi yang itu memang sangat boleh saya katakan hari ini yang sungguh-sungguh buat setakat ni saya tengok memang China. Memang China. Inilah pusat terjemahan, pusat astronomi peta dunia. Kemudian dalam masa yang sama, Fatimiyah kita tahu dia Syiah, yang ini kita akan sentuh nanti juga. Darul Hikmah yang sekarang kita bincangkan, dalam masa yang sama di Parsi ada namanya Darul Ilm.
Darul Ilm. Di negeri-negeri timur dipanggil Darul Ilm. Inilah bandar-bandarnya. Di Kahirah dia pun guna nama Darul Hikmah juga. Apa-apa catatan yang menceritakan tentang Darul Hikmah, kena tahu kedudukan dia. So, kalau Darul Hikmah dalam kurun kena tahu masa juga. Kalau kurun ke-8 maknanya Darul Hikmah Abbasiyah. Tapi kalau kurun ke-12, 11, maknanya ini dimaksudkan dengan di Kahirah lah, Fatimiyah. Dan teknologi kertas, saya pernah cerita juga yang ini, teknologi kertas umat Islam ada teknologi kertas ni sekitar kurun yang ke-8. Bagaimana ceritanya? Antara lain adalah perang dengan China dan membawa balik tawanan China merupakan pakar buat kertas. Jadi dia ajarkan, dia duduk bersama dengan orang Islam di Baghdad dan dia ajarkan cara buat kertas. Jadi di Baghdad dalam sekitar kurun yang ke-8 tu sudah ada ilmu pembuatan kertas. Sebab China ada kertas sejak tahun pertama lagi Masihi. Dia lebih awal. Jadi yang ini macam mana kita tahu? Sebab tawanan perang China tu dia menulis dalam diary catatan dia bila dia balik ke China. Dia berapa tahun saya tak ingat, berapa tahun dia duduk di Baghdad, kemudiannya dia dihantar pulang. Bila dia pulang, catatan dia dalam diary menyatakan tentang hal ini. Maksudnya dia ajarkan kepada orang Islam teknologi kertas. Dan ini Isidore of Sevilla, dia ceritakan tentang kertas ini yang mana bagi orang di tamadun barat mereka masih menggunakan papyrus dan kulit haiwan. Tapi Eropah mula menggunakan kertas kurun ke-14, tapi Baghdad ada sudah sejak kurun ke-8. Jadi mereka dah banyak ketinggalan lah. Jadi Cordoba jadi semakin dikenali kerana toleransi dia. Kemudian bahasa Arab menjadi bahasa ilmu. Yang dulu daripada tamadun Yunani ada bahasa Latin, orang belajar bahasa Latin. Kemudian apabila penterjemahan makin banyak menggunakan bahasa Arab, maka bahasa Arab juga dipelajari. Dan khalifah pun menawarkan juga gaji yang lebih lumayan. Menarik ilmuwan yang duduk dekat Baghdad tadi, mainlah masuk dekat kami ni kan, dapat gaji lebih sikit. Jadi makin ramai juga berhijrah ke sini. Pembangunan di Cordoba pun semakin pesat. Dan kita jangan terkejut bila mana raja-raja di England, di Eropah menulis surat pun dalam bahasa Arab. Ini antara contohnya. Surat King George kepada Khalifah Hisham ketiga Andalus. Disebut apa dekat sini? The second Al-Khalifah Malik Muslimin fi Mamlakatil Andalus, Sahibil Azmah Hisham As-Thalis. Hisham yang ketiga, Al-Jalil Al-Muqam ba'd At-Ta'zim wa Tawfiq. Faqad sami'na anna ar-raqmil azim alladhi yatamatta' bi fadilatis safi. Panjang ada cerita ni kan. Dia nak cerita, dia kata kami dengar bahawa di Cordoba, di Andalus, ini dalam sekitar kurun yang ke-11, kami dapat tahu yang ilmu sains, ilmu matematik, teknologi, perindustrian advance dekat tempat kamu, dia kata. Dan kami ini, dia kata, fi biladina allati yusawwiduha ni kami digelapkan. Zaman kegelapan ni yang sebut ni, yusawwiduha al-jahlu min arba'ati arkan. Kami ini bodoh, jahil dalam 4 perkara. Dan 4 perkara tu yang disebut sains, teknologi, perindustrian dan juga ilmu secara umum lah. Ini dihantar ke siapa? Dihantar kepada Khalifah Hisham ketiga. Khalifah Hisham ketiga di Andalus. Dia beritahu dan kemudiannya dia sebut kami nak wada'na abnah. Kami nak hantar anak-anak kami datang belajar ke sini. Jadi dia nak ambil peluang kerana mereka dalam kegelapan. Dia sebut dalam surat ni. Dan surat ini memang bukti yang kukuh lah. Sebab kat sini memang jelas dia sebut nama-nama ni. Min khadim George Athani. George Athani Malikul Injilizia sana 1028. 1028. Surat ini diberikan. So that means during this time it's supposed to be the dark ages in Europe. Uh-uh. And yet they are already learning Arabic.
pendapat banyak mengatakan bukan dia yang gunakan bahasa Arab ni, penterjemah. Maknanya dia ada hire penterjemah lah, sebab dia tahu kita kena guna bahasa orang sana. Dia macam tak ada isu macam apa UN ni. Bila zaman sekarang ni UN, kalau orang Arab dia cakap bahasa Arab sebab dia ada penterjemah. Itu yang menjadi masalah bila kata ini pandangan beberapa pejuang bahasa Melayu. Dia kata kita merasa rendah sangat dengan bahasa Melayu itu, sampai mana bila kita berurusan dengan orang lain, orang luar, kita cuba bahasa Inggeris, sedangkan kita boleh bahasa Melayu sebab dekat luar tu ada je translator siap. Jadi sebab itu bahasa Melayu orang tak pandang sangat. Sedangkan bahasa Melayu pernah dipandang tinggi oleh Cina, pernah dipandang tinggi oleh dunia sewaktu Melaka sedang gemilang lah. Jadi itu pejuang-pejuang bahasa kata kita kena bangga sikit lah dengan bahasa. Erdogan tak nak cakap bahasa lain daripada Betul, bukan dia tak kerti cakap Inggeris. Erdogan tu tahu, dia tahu, tapi dia tak nak. Jadi kat situ secara tak langsung dia satu kemegahan juga, menyebabkan musuh pun jadi hormat pada kita. Tapi kita mungkinlah budaya kita ni lain sikit. Orang Melayu ni dia lemah lembut, dia accommodating kan. Jadi tak tahulah, kita tengoklah perlahan-lahan apa jadi. Ya betul, colonization. Yang itu menarik tu, sebab saya ingat hari ni kalau dapat saya ceritakan bagaimana pendidikan dekat alam Melayu, tapi tak cukup masa. Pendidikan alam Melayu ni kita memang terkesan dengan tamadun Islam, sampai mana memang pendidikan Islam tu dah embedded dengan culture Melayu tu. Tapi bila penjajah datang, dia bawa pendidikan Inggeris. Dan waktu tu dia mengatakan seolah-olah kita ni tak berpendidikan. Macam masyarakat ni tak pendidikan, kita kan bagi pendidikan. Dekat situ bermulanya pemisahan. Jadi grup-grup yang masih berpegang pada Islamis ni, dia pisahkan dirilah daripada pendidikan ni, pendidikan arus perdana ni. Dan pandainya British, mereka menggunakan anak-anak orang elit dulu. Jadi yang elit ni nanti akan mentadbir kita. Jadi daripada situ sistem tu berubahlah. Dan itu berjaya dibuat oleh British. Cuba dibuat oleh Portugis, tak dapat. Kuasa orang Melayu kuat. Maksudnya dengan faham agama dia yang baik. Cuba dibuat oleh Belanda, tak kuat juga, tak jadi. Tapi British yang pandai. Sebab dia tahu rupa-rupanya tak boleh gaduh dengan dia orang ni. Kalau kita lawan keras, dia memang boleh lawan balik kita kalah. Jadi kita kena kompromi. Jadi pandai kan. Ini doktor-doktor terbaik yang ada dekat Andalus. Kemudian ahli falsafah Islam seperti mana saya sebut tadi. Mereka inilah yang membaca dan menterjemah buku-buku daripada tamadun Yunani, Greek. Kemudian mereka berhujah atas nama falsafah, ya. Dan hujah-hujah ini mungkin saya tak boleh terang banyaklah tentang falsafah sebab saya pun tak belajar sangat. Cuma saya pernah ikutlah antara yang memang akan banyak bercerita tentang hujah-hujah falsafah Islam ni memang daripada apa nama ni Said Naqib Al-Atas. Said Naqib Al-Atas itu, siapa yang ikut kuliah-kuliah dia, kita akan dengar macam mana perbincangan falsafah tu dah cukup hebat dah cukup tinggi dah. Tapi bila mana orang tak faham falsafah, ditolak teruslah. Ditolak terus sebab falsafah ni perbincangan dia pergi sangat detail kepada terminologi. Kan? Konsep asas tu dia boleh kembangkan lagi. Jadi kadang-kadang orang kata tak perlulah fikir panjang sangat benda macam ni. Apa boleh bercanggah, betul. Sebab tu perlukan guru juga yang betul. Jadi ulama-ulama ni dia bawa falsafah tapi dia tak keluar daripada batas agama. Ini kita Al-Idrisi pun map yang terkenal dalam dunia. Mesti itu Mana? Mesti mana? Al-Idrisi ni dia Andalus juga, keturunan Maghribi. Ini kita punya Syekh tu Al-Idrisi kan? Syekh Muhammad kan? Dia bertugas kepada pemerintah di Itali. Kemudiannya dia ditugaskan membuat peta dunia. Dan inilah peta dunia dia yang hari ni kalau kita tengok tak jauh beza dengan sekarang. Peta ni ditulis atau dilukis dalam kurun yang ke-12.
Dan peta ini menjadi rujukan yang mana bila dibuat pada zaman moden, inilah juga petanya. Cuma zaman waktu ini tak nampak lah Amerika tu kan, betul tak? Tak nampak kan? Tak ada. Dan peta ni dilukis sebenarnya terbalik. Dia yang ni atas, yang itu bawah. Jadi bila diterbalikkan baru tengok, samalah, tak jauh dengan apa yang ada sekarang. Dan dia merupakan pengembara dan ahli geografi. Ramai lagi ni, antara lain Ibnu Jubair, Ibnu Battuta, kita kenal semua ni. Ini semua tokoh-tokoh Andalus. Tokoh-tokoh Andalus yang mana semuanya bermula daripada Jami'ah. Jami'ah, nama dalam bahasa Arab untuk universiti. Masjid dipanggil Jami'. Jadi itu secara tak langsung memberikan satu pengertian. Jami' dan Jami'ah ni dia memang bersebelahan ataupun bersama-sama. Agama dan juga ilmu dunia ni dia tak boleh pisah juga. Memang asas dia mula daripada agama, daripada masjid. Perkembangan sistem ni kalau kita tengok satu persatu, zaman Nabi, daripada masjid lah tempat kita nak belajar apa semua kan. Sehingga zaman Cordoba, semua masih lagi belajar di masjid. Apabila pendidikan semakin meningkat, dia Universiti Al-Qarawiyyin, dipanggil universiti di masjid ni. Zaituna, masjid juga. Cordoba, semua ni masjid. Al-Azhar, masjid semua masjid. Pendidikan itu memang berpusat di masjid. Bermula dalam 1076 wujudnya madrasah. Kenapa? Mula orang belajar pergi ke rumah cikgu, rumah ustaz. Belajar, makin lama makin ramai. Bila ramai terpaksa buat satu institusi. Buatlah madrasah. Ini Nizamiyah pada zaman Saljuk di Baghdad. Tamadun Barat sudah mula juga buat. Dia bukan maknanya Tamadun Barat ni semuanya gelap lah. Ada sebahagiannya juga yang memang mula juga belajar daripada apa yang ada daripada Tamadun Islam. Dan mereka membentuk seperti mana Universiti Oxford adalah berteraskan daripada sistem konsep Islam. Cambridge pun sama. Dan ini berkembang, dia menjadi institusi yang besar. Dan perkembangan yang paling besar sekali adalah kuliah daripada Osmaniyah, di mana dia menjadi kompleks pendidikan, bukan lagi satu sekolah ataupun universiti, madrasah. Dia dalam universiti itu dia ada hotel, dia ada dapur umum, dia ada R&R untuk musafir. Yang ini konsep kuliah dipanggil. Kuliah ni ada sampai hari ni dekat Masjid Fatih. Saya pergi Masjid Fatih. Sebelah Masjid Fatih tu sendiri dekat dalam kompleks pendidikan. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Ya, betul. Sebab tu macam saya punya tim, kita bawa juga trip. Sebab kita nak ceritakan yang ini benda-benda macam ni lah. Sebab kalau tour guide sana dia cerita biasa je lah. Dia cerita Hebat seni bina tu, lepas tu dia cakap kat sini lah Sapu Fatih, sikit yang tu saja. Tapi sebab kita tengok secara menyeluruh, macam-macam lagi lah kita nak cerita. Kami duduk je sebab 100 meter dapat Masjid Fatih. Masjid Fatih tu nak naik tangga dia daripada tepi jalan tu. Tepi tu semua adalah madrasah dulunya. Sekarang nak dibangunkan balik. Madrasah sebelah sana nanti saya tunjukkan dia punya peta kejap lagi. Jadi ni bandar-bandar ilmu yang ada pada waktu itu cukup banyak, dan tak hairan sebahagian daripada masyarakat Eropah sudah mula datang belajar dan dia balik dan dibinalah. Jadi konsep sekolah sebagai contoh, Ibnu Al-Hajj ini dalam kitabnya Al-Madkhal, ini konsep dia buat pula satu konsep. Kalau nak buat sekolah mesti di kawasan yang sibuk. Pelajar tak perlu bawa duit ataupun makanan, semua diberikan oleh sekolah supaya mereka belajar bagi tumpuan, tak payah susah-susah nak fikir ada makan, tak ada. Guru mesti ada pembantu supaya administratif kerja jangan libatkan dengan cikgu. Ini antara isu sekarang kan. Cikgu penat dia buat mengurus itu ini. Dan dalam kelas dilarang berbual, ketawa dan berjenaka. Yang ini memang saya ingat
Kalau saya pernah juga ikut mana-mana ustaz yang biasanya ustaz tasawuf ni kan, daripada tarikat ke apa, duk dengar saja nak pergi, dia amalkan yang ni betul-betul. Orang takkan berbual, berketawa, takutlah. Tapi ada yang sampai setengah yang bila ekstrim tu dia jadi taksub. Buat jenaka. Betul. Tapi pengalaman saya kan, bila kita tak ada jenaka, orang kita tak seronok. Itu satu hal juga. Itulah orang kita. Mentaliti. Sudah dia kata, ya tadi tazkirah tadi komiti. Jadi saya kata saya memang tak reti nak buat lawak. Jadi kita cerita betul-betul. Kalau Guru yang bantu dan universitas ni, pengalaman kami masa dekat UK, anak kami tu satu kalau dia guru, satu dia teacher, satu assistant teacher. Lagi sekolah, kindergarten begitu. Jadi itulah, saya fikir banyak yang dimanfaatkan oleh tamadun barat, ya. Dan kita di sini mungkin suatu ketika dulu kita ikut, tapi setelah kita dijajah, kita dah dilupakan semua ni. Maksudnya kita dah tak tahu apa cerita. Banyak catatan yang menunjukkan bagaimana Portugis menghancurkan kitab-kitab lama kita. Lepas tu khazanah-khazanah yang ada semua dihancurkan, termasuklah bangunan-bangunan. Sebab tu Kesultanan Melayu Melaka, apa tinggalan yang kita dapat tengok? Tak nampak apa. Pergi kat Melaka, kita pergi semua orang. Museum pun tulis ni je kan, gambar-gambar lakaran. Yang the real binaan, semua yang memang milik orang luar, milik penjajah. Tapi sekarang sebenarnya sudah mula ada dah. Rakan-rakan saya yang penyelidik ni, kita dah jumpa dah kawasan-kawasan yang asalnya tembok istana, tapi dia telah ditanam, di atasnya adalah kubur Kristian. Jadi sekarang bila nak dibongkarkan balik, dia jadi isu lah. Jadi saya pun tak pasti macam mana, tapi dah nampak dah jumpa dah beberapa tempat. Antara tempat yang kalau pergi Melaka ni kat Jasin banyak. Ya. Jasin antara bukti awal menunjukkan Islam tu dah bertapak kat Melaka lebih awal lagi sebelum para miswara. Dekat situ ada satu dia panggil Batu Nisan Belimbing. Dia belakang rumah orang biasa je. Jadi saya tak tahu nama sebenar kawasan tu Kesang ke, saya tak ingat lah. Kemudian ada juga satu masjid yang didirikan untuk orang Cina daripada China yang datang, dan kat situ ada tablet dinasti Ming, kalau tak silap saya. Ming ke Qing Ming kot. Yang Ming rasanya. Dia menulis tentang dia mendanakan buat masjid tu. Dekat Jasin semua ni. Melaka banyak. Rupa-rupanya sampai ke Jasin pun. Jadi Teman Cipul ni. sebelum lagi. Sebelum lagi. Jadi maknanya dia bukan, sebab macam kita tengok pasal Cina dulu pun, kedatangan Cina ni bukan zaman Cheng Ho saja, daripada sebelum Cheng Ho lagi. Dan Islam di Cina datang sejak zaman Sayyidina Osman. Jadi kebarangkalian mereka datang sebagai orang Islam pun ada. Kemudian dia berniaga, dia berkahwin dengan orang tempatan, dia jadi Melayu. Dia jadi macam bersama dengan kita. Itu mungkin ada, tapi kajian tak begitu banyak mengkaji. Tapi kedatangan memang kaji. Cuma adakah mereka ni menggelarkan diri mereka Cina atau dia jadi Melayu? Sebab kalau di Indonesia dia jadi Melayu. Sebab dia masuk Islam ataupun dia dah jadi Islam, kemudian dia tengok kawan dengan lokal, dia jadi Melayu. Macam kalau yang betul-betul ada kajian yang di Terengganu lah. Di Terengganu yang Pak Lah Yunani dia panggil. Dia daripada Guangzhou, keluarga dia kahwin dengan orang Melayu. Terengganu dah jadi orang Melayu dah. Jadi orang tak sebut dia orang Cina. Dia keturunan ni jadi Melayu. Okey, inilah dia universiti-universiti. Masjid Qarawin, masjid belajar perkara ni, astronomi, agama, undang-undang. Masjid ni belajar matematik, geografi. Dan ini antara ulama-ulama yang terkenal. Ini yang masjid yang tertua tu kan? Ya. Tak serius kan? Dekat Fez.
dekat sini ada lagi tinggalan jam astrolabe dan jam pasir yang apa nama, dicipta oleh Fatimah Al-Fihri ni. Ni masjid ni dibina oleh Fatimah adik-beradik. Fatimah Al-Fihri. Masjid Al-Qarawiyyin ni. Sekarang ni hanya ada agama je, lain tu dah. Ya. Yalah betul lah. Sekarang dah jadi macam tu lah. Dia masjid ada dalam ni. Dia masjid, di masjid lah tempat belajar. Jadi di tiang ni tiang belajar agama, ni tiang belajar astronomi, tiang belajar undang-undang. Ni gambar tahu apa? Ini gambar sekarang. Ni gambar sekarang ni. Saya ingat. Ni saya ambil kat internet je ni gambar ni. Saya pun tak sampai lagi sini. Ya. Saya sampai ni. Dah Yang sebelah kiri ni nampak macam ustaz kan? Nampak macam ustaz ni. Tapi ini ulama Yahudi. Pakar Taurat. Dia lahir di Cordoba dan dia belajar di sini, belajar daripada Al-Farabi, belajar pada Ibn Sina, belajar pada Ibn Rushd. Tapi dia adalah pakar ulama Yahudi. Ini gambaran Ibn Khaldun. Lahir di Tunisia, mati di Kahira. Dan ini Leo Africanus. Lahir dekat Granada, nama asalnya Al-Hasan, tetapi dia telah dibaptiskan. Jadi dia dikenal sebagai Leo Africanus. Tapi dia adalah orang Granada, Al-Hasan Ibnu Muhammad Al-Wazan namanya. Dia belajar di sini. Kemudian dia jadi diplomat Andalus, pergi ke Timbuktu, pergi Istanbul, Mesir sebagainya. Bila dia balik ke Tunisia, dia ditangkap. Waktu itu memang Andalus dan Cordoba sudah hancur, sudah dibaptiskan orang Islam, dan dia juga dibaptiskan di Tunisia. Dia ni Latin, ni Leo Africanus. Jadi Leo Africanus ni antara nama yang terkenal juga, tapi nama Islam dia orang tak kenal lah. Yohanna Al-Asad Al-Gharnati dia panggil. Atau dalam bahasa Inggeris dipanggil John the Lion of Granada. Inilah dia. Betul. Ni. Tapi masjid tu dia panggil universiti apa? Sekarang dia panggil masjid je kot, jamiah kot. Kan? Masjid. Jamiah Dia masjid. Jami'. Oi, susah Ustaz masuk dulu. Kalau Ustaz pergi tak ada orang dekat memang tak jumpa. Nak masuk cari masjid ni? Oh. Dia dalam kawasan bazar tu. Pusing kami pun pening. Sebab cari sendiri memang pening kan. Kalau ada tour guide tak pening. Dia tahu lah. Ni Masjid Zaituna, Tunisia. Ni bahasa. Kalau kita tengok semua vocational pun belajar kat sini. Ni ulama-ulama yang terkenal. Tapi dalam masjid ni sebenarnya sebab dia jamiah, ada lah all the equipment. Ada semua. Ada juga. Kita nak kata apa ni? Cordoba dulu pun belajar ilmu-ilmu geografi, sastra, sains, filologi. Filologi apa? Filosofi. Bukan, dia manuskrip tentang penulisan tu, tentang kualiti kertas, tentang dia sangat spesifik tentang penulisan ni lah, manuskrip. Ini kita, siapa yang dah pergi seronok lah tengok ni kan. Sedih dan seronok. Yelah, seronok tengok, kemudian kita rasa sedih dah, hilang dah. Ini, konsep ini yang dibawa di Cordoba dipanggil convivencia. Convivencia adalah hidup bersama aman damai, tak kira agama, tak kira, semua dapat hak sama. My friend pergi Rusia ni, dekat ikut diorang tak, diorang takut diorang semayang tak ada. Betul. Betul. Saya masa saya pergi tu, saya pergi 3 orang anak saya dengan buatnya. Dia bila dia tengok orang tudung ni, Dia tengok orang tu Muslim kan? ikut dia bukan dia ikut gitu, dia perhati je, nampak dia duduk jauh sikit, tengok dia takut kita semayang. Betul. Setengah orang dia azan. Ada orang azan. Tapi Ada apa? Dewan solatnya ada 856 tiang. Dia punya kapasiti 40,000. 40,000. Kami kan mana je keliling tu dulu penuh dengan orang Islam kan. Sebab tu dia banner sampai 40,000 lebih kan. Dan sebab ini pun menjadi tumpuan Eropah pun datang belajar.
Jadi dia bukan sekadar masjid, kan fungsi dia universiti juga. Dan ini juga dicatat sebagai the first university in Europe. Tapi tengok building ni memang lama. Memang lama dah. Ibn Rushd di situ tadi. Al-Qahirah, ini masih sampai sekarang masih ada. Masjid Al-Azhar memang dijadikan Universiti Al-Azhar juga. Tapi dah jadi institusi yang sendiri kan. Ni ilmu-ilmu ni sampai sekarang pun terkenal. Medik. Kami pergi dengan Ustaz Azhar. Ha. Tu ada sebab masih kita orang pergi tengok kawasan tu. Ustaz Azhar berhenti join one of the classes. Dan masa kelas tu orang kulit hitam daripada Afrika mengajar Arabic. Tu duduk orang Arab. Ada. Saya berbual dengan orang dalam bidang bahasa ni, memang dia kata sebenarnya kemahiran bahasa Arab ni dikuasai orang luar. Sebab macam kita bahasa kita tak berapa, kita rasa macam kita dah reti. Orang luar dia kaji lebih sikit sebab dia nak belajar dia nak tahu lebih lagi. Jadi banyak ulama nahwu Arab ni ataupun tata bahasa Arab semua ni daripada Parsi juga. Dia bukan orang lokal Arab. Itu biasalah tu. Maknanya sekarang ni kita Imam Allahumma salli ala Muhammad, Imam Mekah, antara yang pernah jadi Imam Mekah adalah ulama Melayu. Pada waktu tu dia menegur salah baca seorang imam, kata saya. Jadi dia dipanggil, kemudiannya dia dipanggil oleh raja, kemudiannya dia test sejauh mana dia boleh bahasa Arab dia ni. Tengok bahasa Arab dia lebih cantik, lebih sedap didengar daripada orang Arab. Jadi dia diangkat menjadi mufti dan juga imam Masjidil Haram. Siapa nama dia? Saya tak ingat sama ada Arsyad Banjari ataupun Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, antara dua ni. Indonesia. Jadi pensyarah terkenal Al-Azhar ni, ini semua nama-nama ulama terkenal ni. Ibn Hajar Asqalani, Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ni tiga universiti sebelum ni pun dia ada. Dia pergi semua ni. Okey, yang ni saya nak tunjuk lebih sikit. Fatih Kuliah. Tu Masjid Fatih. Okey. Atas bukit ni. Ni Masjid Fatih. Kita masuk kat sini ni, tangga ni. Kan? Ni Masjid Fatih ni. Yang Masjid Fatih ni, tengok ni tepi ni, kita ingat bangunan apa ni? Ini semua adalah kompleks dia sebenarnya. Kompleks asal. Nak tengok lebih jelas, ni masjid, Jami'. Ni Jami'. Ni tempat kita naik. Mana je? Sini kot naik. Sini. Sini ke sini ya? Saya benda tak perasan dah. Sini madrasah. Ini konsep yang sudah terpisah. Dia bukan dalam masjid dah. Dia buat luar. Yang terkini saya tak pergi. Saya pun pergi dah lama dah. Ya. Dia gedai. Di madrasah kiri kanan ni, madrasah. Ini tanah perkuburan. Ini kita pun pergi kan. Kat belakang tu, tanah perkuburan. Ini hospital Darul Syifa. Ini dulu ni hospital Darul Syifa. Dekat sini Tabahani ni apa nama ni Tabahani apa Tabahani rumah orang tua. Rumah-rumah orang tua. Imarat ni dapur umum yang dibagi makan percuma. Karavansarai ni R&R untuk musafir. Boleh tidur 3 hari percuma. Makan minum semua siap. Jadi inilah kompleks pendidikan yang dibangunkan oleh Osmaniyah. Tapi yang saya perasan kat situ, bila ada orang meninggal, dia tak solat jenazah dalam masjid. Dia solat jenazah kat luar masjid. Dia ada ruang dia kan. Dia letak atas pedestal. So jenazah But dia it's supposed to be cara itu baru dia Ustaz Azhar cerita tentang jenazah. Tak ada sahabat dan Nabi, sahabat solat di masjid. Cuma dia solat di rumah. Yang ini adik ipar saya meninggal kat sana. Di Turki dan dikebumikan dekat sana. Memang dia punya cara macam tu, dekat luar. Lepas tu dia ada khutbah lagi. Dia macam ada untuk peringatan kepada semua. Sakit kan dia? Accident tu. Yang tu yang Ahmad Ammar tu. Ya. Ya. Jadi ya. Saya yang uruskan tu, menulis buku tu. Saya beli buku tu.
Inilah kompleks dia besar ni. Yang kita tengok tadi, yang kita duk pergi sini je. Tapi daripada sini, yang tadi tunjuk, besar ni. Jadi sekarang, waktu saya pergi yang tak dibesarkan. Dulu yang ini, waktu saya pergi dia masih tutup. Maknanya dia tak buat apa-apa. Jadi sekarang ni katanya nak dibangun kembali. Ini yang Mustashfa tadi. Darushifa di Turki ni, Osmaniyah punya konsep Darushifa, dia ada perubatan yang macam mana biasalah, perubatan cara apa, ubat-ubatan ni kan. Satu lagi dia ada perubatan muzik untuk orang gila. Macam mana dia mainkan muzik yang untuk menurunkan kadar orang kata apa, dia punya pemikiran kasih tenang dan sebagainya, dan dia berkesan lah dulu. Sekarang ni saya tak pasti sama ada lagi ke tidak. Yang ini dekat mana? Ini yang itu yang kopi di sana. Ni UAE. Yang apa? Ni UAE. Bukan Istek. Istek. Ni bukan Istek. Ini UAE betul. Apa Istek memang dia ambil konsep yang sama juga. UAE dia buat konsep yang sama lah. Letak masjid sini. Lepas tu ni kelas. Sebab saya belajar sini ni. Kelas kami ni, kelas. Lepas tu di kelas besar, ujung barulah hostel. Jadi konsep dia ambil itu sama. Dan ciri-ciri unik pendidikan kita ni, konsep dia asal macam ni lah. Halaqah. Sampai sekarang ada dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada lagi. Kan, pendidikan macam ni. Kemudian dia ada peperiksaan dia. Kemudian ada pengijazahan. Biasa kan kita dengar, sekarang kita panggil ijazah sarjana muda apa-apa kan. Tapi istilah ijazah tu sendiri dah tahu dah memang daripada Arab. Kan ijazah bacaan Fatihah ada buat, macam-macam lagi. Dan ijazah ini, kalau dahulu untuk menjadikan seorang tu berkelayakan, dia belajar hampir sampai 20 tahun baru dapat ijazah. Maknanya kemahiran dia untuk memahirkan satu ilmu tu memang sampai 20 tahun. Dan dia ada kursi-kursi. Dia panggil kursi, inilah kursi ni. Yang Tok Guru duduk tu, kursi tu. Pemegang kursi ni siapa? Kursi ni siapa punya kursi? Jadi itulah ulama yang pegang kursi itu. Kalau di Baghdad, dia ada dipanggil satu kursi yang terkenal, Jami' Al-Mansurah dekat Baghdad. Itu dipegang oleh Ibnu Aqil. Ada diceritakanlah bagaimana konsep kursi ni. Sebab tu ada, kalau macam kita pernah dengar, yang pegang, yang saya kenal antara lain apa nama ni, Prof Awang Sarian. Prof Awang Sarian dia pemegang kursi bahasa Melayu di Beijing. Jadi